Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey, di video kali ini kita akan tengok berkenaan dengan alkin. Okey, kita akan tengok macam mana kita nak kenal sesuatu compound itu alkin ataupun bukan, dan kita nak tengok juga macam mana kita nak naming alkin untuk yang straight chain. Okey, kita nak naming alkin untuk yang simple lah, simple straight chain, right? Okey, so yang pertama kita nak tengok macam mana kita nak kenal alkin. Okey, senang sahaja. Macam mana kita nak kenal alkin? Kita tengok pada ikatan carbon to carbon. Okey, kita tengok pada carbon to carbon bond, right? So kita tahu carbon to carbon bond dia ialah covalent, right? Kalau alkin, okey, kalau alkin carbon to carbon tu dia punya ikatan tu dia double macam ni. Okey, dia macam simbol sama dengan tu, alright. So maksudnya dia punya bond tu ialah double. So nama dia ialah double single covalent bond. Okey, kalau alkane sebelum ni, alkane A and E, dia tak ada double bond. Maksudnya carbon to carbon tu dia cuma single bond macam ni, C single bond C. Okey, tapi bila alkin dia ada satu ikatan yang kita panggil sebagai double bond, alright? Satu ikatan yang kita panggil sebagai double bond, alright? Tapi dia ada juga single bond. Okey, dia ada juga single bond. Contoh dia macam ni. C single bond C, single bond C double bond C, single bond C, single bond C. Okey, kalau macam ini, okey, kita masih classify this compound sebagai alkin sebab dia ada satu double bond. Okey, walaupun yang lain ni single bond, tapi disebabkan dia ada kehadiran satu sahaja single bond, maka dia termasuk di dalam kategori alkin walaupun dia ada C single bond C. Boleh faham? Okey, tapi kalau semua bond carbon to carbon bond tu semua single, alright, contoh dia dekat sini jadi single. So kalau macam ni, barulah kita classify this compound sebagai alkane, bukan alkin. Okey, boleh? Okey, so itu cara nak kenal alkin. Okey, dan alkin ni dia masuk kategori unsaturated. Okey, so kita dah belajar dah apa maksud saturated. Unsaturated ni awak lawankan sajalah, alright. So alkin termasuk dalam kategori unsaturated. Apa maksud unsaturated? Tak tepu, maksudnya carbon tu dia masih boleh bond dengan hidrogen. Okey, contoh dia macam ni So C single bond C 1 2 3 4 5 6. Okey, so ini dia boleh bond dengan hidrogen semua ni. Okey, ini saturated. Okey, ini saturated. Saturated ni maksudnya setiap carbon tu dia buat ikatan dengan hidrogen pada kadar maksimum. Contoh carbon yang sini maksimum dia boleh buat bond dengan hidrogen 3. Okey, so dia buat 3 bond dengan hidrogen. So dah maksimum. Karbon yang belah kiri ni pun sama, maksimum dia boleh buat bond dengan hidrogen sebanyak 3 bond. Okey, so ini saturated, maksudnya penuh, maksudnya karbon buat ikatan dengan hidrogen pada keadaan yang penuh, maksimum. Okey, yang maksimum yang dia boleh lah. Ingat karbon dia cuma boleh buat 4 bond saja. Okey, tapi kalau unsaturated, okey, unsaturated kita kena ingat dia ada double bond. So bila double bond ada kat sini, hidrogen dekat sini tak ada lah. Okey, dia kehilangan 2 hidrogen. Okey, sepatutnya karbon belah kanan ni dia boleh buat bond dengan hidrogen sebanyak 3 bond. Tapi disebabkan adanya kehadiran double bond, okey, so dia kena lepaskan satu hidrogen. Okey, sama juga karbon belah kiri ni. Maksimum dia boleh buat bond dengan hidrogen sebanyak 3. Tapi disebabkan ada kehadiran double bond, so dia hanya boleh buat bond dengan hidrogen sebanyak 2 sahaja. Itu maksud dia unsaturated. Maksudnya karbon buat bond dengan hidrogen tapi pada kadar yang tidak maksimum. Okey, sebab apa? Sebab ada kehadiran double bond. Okey, lagi satu awak kena ingat karbon dia mesti ada 4 bond sahaja. Dia boleh buat 4 bond sahaja. Dia ada 4 tangan je. Okey, dia tak boleh tiba-tiba ada 1 kat sini, ada 2 kat sini. Tak boleh. Kalau kat sini dia dah jadi lebih. Karbon belah kanan ni dia dah ada 5 tangan, atas bawah kanan, kiri ada 2. Yang karbon belah kiri ni pun ada 5, atas, kiri, bawah, kanan ada 2. Tak boleh. Okey, so carbon mesti 4 bond sahaja. Okey, itu maksud unsaturated. Alright. Okey, so habis yang itu.
So next kita akan tengok berkenaan dengan naming. Okay, naming untuk alkene. Okay, naming simple lah, simple alkene. Alright. So nak naming alkene, dia macam alkane. Okay, dia macam alkane. Dia kena ada dua benda. Okay, yang pertama awak kena tahu stem ataupun root. Stem ataupun root ni merujuk kepada bilangan karbon. Okay, merujuk kepada bilangan karbon. Okay, so apa yang awak hafal, kalau satu karbon mix, kalau dua karbon it's, 3 prop, 4 boot dan sampailah 10 diisi deck. Okay, right. Dan stem ni kita akan gabungkan dengan suffix ataupun ending. Okay, kalau kumpulan alkane, ending dia ialah ane. Contoh methane, methane, ethane, propane, butane, semua belakang tu ane. Okay, tapi kalau alkene dia bukan ane, dia akan jadi ene. Okay, so nama dia akan jadi macam mana? Nama dia akan tambah belakang. Okay, katakan kalau dia ada 2 C. Okay, kalau dia ada 2 C, kalau ada 2 karbon, so dia punya stem ialah 8. Okay, and then ini kumpulan alkane, so kena tambah ene belakang. Okay, so dia akan jadi ethene. Okay, so kalau dari segi structure macam mana pula? Okay, kalau dari segi structure, okay, so ethene kita tahu ada 2 karbon, so 1. Okay, ni alkene, so dia mesti ada double bond 1. Okay, 2 karbon. Okay, ethene, 2. Okay, and then yang lain tu awak penuhkan dengan hidrogen. Okay, so karbon belah kanan ni dia dah pakai 2 tangan, so dia tinggal lagi 2 tangan lah. Awak nak lukis macam ni boleh, ataupun nak lukis bawah macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, katakan nak lukis macam ni, so sebelah kiri ni pun mesti ada 2 lagi lah. 1, 2, 3, 4. Okay, so inilah structure untuk ethene. Okay, structure untuk ethene. Kenapa ene belakang? Sebab ada double bond. Boleh? Okay, so dan daripada structure ni kita boleh buat satu formula. Okay, satu formula di mana formula dia ialah secara generalnya, dia kalau kita nak tulis molecular formula untuk kumpulan alkene, kita akan pakai CnH2n. Okay, dia berbeza sikit dengan alkane. Kalau alkane CnH2n plus 2. Okay, tapi disebabkan ni kumpulan alkene, dia akan hilang 2 hidrogen, so yang ni kita buang. So dia akan jadi CnH2n. Okay, so kalau untuk ethene ni, apa formula dia? So C kita ada 2. Okay, hidrogen kita ada 4. So dia menepatilah formula yang ini. Okay, C2H4, 2 darab 2, 4. Boleh faham? Okay, so itu untuk ethene. Macam mana pula kalau yang ketiga, prop? Okay, yang ketiga prop. So prop ialah 3. Okay, bila dia kumpulan alkene, maksudnya dia akan jadi propene. Okay, ene belakang. Okay, kalau dari segi lukisan macam mana pula? Okay, kalau lukisan sama saja. Okay, so prop ada berapa karbon? Ada 3. So 1, 2, 3. Okay, so yang mula-mula ni awak kena buat double bond. Okay, awak tak perlu buat macam ni. Jangan buat macam ni. Okay, 1 pun dah cukup. Okay, 1 sahaja double bond. Okay, 1 sahaja. Okay, yang mula-mula ni, yang belah kiri sekali ni, ataupun nak belah sini pun boleh, tapi yang ni awak kena padam lah. Okay, pun sama juga, right? Okay, so dia ada double bond, so dia akan jadi kumpulan alkene. So ini 3 karbon, so prop. And then kita lengkapkanlah dengan hydrogen. Okay, so karbon yang belah kanan yang ini, okay, ada dah 2 tangan, so atas sini. Okay, dah cukup. Karbon yang tengah ada 2 belah kanan, 1 belah kiri. So dia tinggal berapa tangan lagi? Dia tinggal 1. Nak lukis atas boleh, nak lukis bawah pun boleh terpulang. Okay, kita lukis atas. Okay, karbon yang belah kiri, dia ada 1 tangan kanan. Okay, so dia kena ada lagi 3 tangan, atas, kiri, bawah. Dan awak penuhkanlah dengan hydrogen. Okay, so inilah structure untuk propene. Okay, dari segi molecular formula macam mana? Okay, kita ikut saja formula yang ni, CnH2n. So C ada 3, H2n 2 darab 3, 6. Okay, boleh? Faham? Okay, kita tengok satu lagi untuk butene. Okay,
And butin but maksud dia 4. Okey, butin 4. So nak lukis 1 2 3 4. Okey, ini kumpulan alkin, so dia mesti ada double bond. Kat sini boleh ataupun dekat sini pun boleh, ikut awak terpulang. Okey, katakan cikgu nak lukis kat sini. Okey, and then yang the rest tu kita penuhkan dengan high hydrogen. Okey, kita start yang dengan paling belah kanan. Okey, carbon yang paling belah kanan dia ada tangan kiri, so atas kanan bawah cukup 4. Carbon sebelah dia dah ada tangan kanan kiri, so tinggal atas bawah. Okey, carbon yang sebelah dia ada 2 tangan belah kiri, 1 tangan belah kanan, so tinggal satu lagi lah, atas boleh, bawah pun boleh, terpulang. Okey, katakan atas lah. Okey, dan carbon yang part sebelah dia paling kiri sekali, dia dah ada 2 bond sebelah kanan, so dia tinggal berapa bond lagi? 2 bond lagi. Okey, nak lukis atas bawah boleh, ataupun nak tulis atas kiri boleh, ataupun awak nak tulis bawah kiri pun boleh, terpulang. Okey, terpulang. Okey, so kalau cikgu nak lukis macam ni lah, atas kiri. Okey, and then kita penuhkanlah dengan high hydrogen. Okey, how about the molecular formula? Okey, sama saja. Okey, ada 2 cara, sama ada awak nak kira bilangan C dengan H, ataupun awak pakai formula CnH2n. Okey, so C ada 4, H 2 darab 4 lah 8. Boleh? Okey, right? Settle? Okey, so dan seterusnya lah. Okey, butin, pentin, hexin, heptin, octin, nonin, dikin. Okey, dikin. Okey, tapi yang ni selalu, yang ni ramai yang silap. Okey, untuk metin tak ada. Metin tak wujud. Jangan sesekali wujudkan dia tak wujud. Metin tak ada, tapi kalau metin ada. Okey, metin ada, metin tak ada. Metin tak ada, tak wujud. Kenapa metin tak wujud? Sebab okey, metin ni berapa karbon? Metin ni merujuk kepada berapa karbon? 1 karbon, 1 C. Okey. Okey. Kalau metin, yes, 1 C, and then ada 4 bond kepada hidrogen. Okey, ni metin. Okey, ini metin. Metin. Kalau metin tak ada, sebab awak kena ingat alkin ni dia mesti ada double bond. So kalau maths dia ada 1 C, okey, boleh tak dia buat double bond dengan C yang lain? Tak boleh. Kalau dia buat double bond dengan C yang lain, dia akan jadi etin, dia jadi 2 karbon. Tapi maths 1 C. Okey. Dan dia tak boleh buat double bond dengan hidrogen. Kata awak nak buat macam ni kan, tak boleh. Karbon tak boleh buat double bond dengan hidrogen, sebab hidrogen dia cuma ada 1 bond, H single bond saja. Dia tak boleh double bond, H double bond kepada yang lain, tak boleh. Okey, hidrogen, ingat rules dia, karbon mesti 4 bond, hidrogen mesti 1 bond. Okey, macam mana tahu 4 dengan 1 ni? Yang ini berbalik kepada bab form 4 sebelum ni berkenaan dengan covalent. Macam mana kita nak buat covalent bond. Okey, so harapnya awak ingatlah yang dia ada share, melibatkan sharing elektron. Okey, yang tu. Okey, daripada situlah kita tahu dia single ataupun double bond. Okey, boleh? So ingat untuk kumpulan alkin dia tak ada metin, dia start terus dengan etin. Okey, maksudnya dalam kumpulan alkin, dia punya member ahli keluarga untuk etin ni, untuk alkin ni dia tak ada metin. Dia tak ada adik-beradik nama metin. Anak pertama dia ialah etin. Okey, tapi kalau kumpulan alkin ANE, anak pertama dia ialah metin. Dalam keluarga dia ada anak yang bernama metin. Lepas tu barulah yang kedua etin, propan, butin dan seterusnya. Okey, tapi kalau alkin dia tak ada anak, dia tak ada adik-beradik bernama metin, tak ada. Dia start terus dengan etin and then proceed kepada propin, butin, pentin dan seterusnya. Okey, boleh faham? Okey. Alright. So itu sahaja untuk video kali ini berkenaan dengan alkin. So kita dah cover macam mana kita nak kenal alkin,
dia termasuk dalam kategori unsaturated. Dia ada satu single covalent bond, double covalent bond. Okay, carbon to carbon tu ialah double bond. And then macam mana kita nak naming, sama je, kita mesti ada stem, kita gabungkan dengan suffix ataupun endings. Ending untuk alkene ialah E-N-E, so dia akan jadi ethene, butene, propene, pentene dan seterusnya sampai dikit. Right? Okay? Right? Dan ingat, methane tak wujud di dalam alkene, dia akan start terus dengan ethene. Okay? Sebab apa methane tak wujud? Sebab methane merujuk kepada satu C, meth. Okay? Dan alkene dia mesti ada double bond, so C mesti double bond C. Kalau methane dia ada satu C, so dia tak boleh nak buat double bond dengan hidrogen. Okay, boleh faham? Boleh faham? Okay, so sekian dahulu untuk video kali ini. Next kita akan tengok berkenaan dengan naming juga, tapi kita nak tengok macam mana kita nak naming branched, yang kompleks, struktur alkene yang besar dan bercabang-cabang. Okay, yang membuatkan ramai sakit kepala dan stres dan sebagainya. Okay, alright, so thank you. Terima kasih sebab menonton. Okay, harapnya awak faham. Kalau tak faham boleh roger cikgu, WhatsApp boleh, nak call tanya pun boleh, tak ada masalah, 24 jam on. Alright. Okay, so sekian, terima kasih. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.